Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Afiqah Najwa binti Hasim 266129 Grup Q Kuantan ingin membentangkan tentang program dan latihan organisasi dalam pembukaan Pusat Jagaan Kanak-kanak Autism Care Center by Jauhar bagi Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar. Definisi kumpulan asas latihan dalam organisasi TNA. Tarif organisasi dalam latihan adalah suatu proses memperolehi dan memperbaiki kemahiran pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk mempertingkatkan prestasi kerja. Ia juga merupakan suatu pelaburan yang dibiayai oleh organisasi. Walau latihan mempunyai berbagai-bagai bentuk, namun matlamatnya sama iaitu untuk meningkatkan kebolehan melalui tugasan serta memperbaiki prestasi pekerja. Peningkatan prestasi merupakan cabaran pada organisasi dan berusaha meningkatkan saingan dalam pasaran global. Peningkatan prestasi ini dicapai sekiranya pekerja berkemahiran, berpengetahuan dan berkomited untuk menjadikan organisasi tempat kerja bertambah maju. Kebanyakan pekerja ingin melakukan tugas dengan sebaik mungkin, tapi kerana mereka tiada kemahiran yang diperlukan, masalah akan timbul. Oleh itu, latihan dianggap sebagai satu yang penting untuk menyelesaikan masalah. Mekanisme latihan organisasi ini juga dapat meningkatkan prestasi pihak pekerja dengan lebih baik dan teratur. Pengenalan dan carta organisasi agensi Jauhar. Jabatan Wakaf Zakat dan Haji telah diisytiharkan penubuhannya pada 27 Mac 2004 bersamaan 6 Safar 1425 Hijrah oleh mantan Perdana Menteri Yang Amat Berbahagia Tuan Abdullah bin Ahmad Badawi semasa pengumuman Kabinet Kerajaan Malaysia. Pelancaran rasmi Jauhar telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Abdullah bin Muhammad Zain, mantan Menteri Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab ke atas hal-hal ehwal Islam pada 8 Oktober 2004 bersamaan 23 Syakban 1425 Hijrah bertempat di Dewan 2 Aras Konkurs Pusat Konvensyen Putrajaya. Menurut objektif, Perbanan Jauhar ini dapat memperkasakan dan memajukan pembangunan sosio-ekonomi ummah dalam bidang wakaf, zakat, mal, haji, umrah melalui kerjasama erat dengan pihak berkuasa agama negeri-negeri dan agensi-agensi berkaitan fungsi. Moto untuk agensi Jauhar ialah bersama membina tamadun ummah dan slogan untuk agensi Jauhar ialah bersama memantapkan Jauhar. Objektif kajian oleh Jauhar. Objektif utama penyelidikan ini adalah untuk mengkaji penstrukturan dalam pemilihan latihan atau kursus yang dipilih dalam pelaksanaan aktiviti pada sewaktu tempoh tahunan yang diberi seperti dalam tempoh tahun 2002. Objektif kursus penyelidikan ini adalah untuk menjalankan latihan dan program semasa dalam tahunan oleh pihak agensi Jauhar dalam menguruskan sumber aktiviti dan latihan baru di dalam meningkatkan prestasi sumber manusia, dokumentasi dan aspek pelaporan organisasi syarikat. Yang kedua, untuk mengetahui cabaran yang dihadapi oleh institusi serta organisasi Jauhar dalam pelaksanaan dan pengurusan program serta latihan organisasi kelangsungan, mengetahui data pembelanjaan aktiviti tahunan bagi agensi Jauhar serta mengadakan kerjasama erat dengan beberapa perbanan lain seperti tabung haji, TH, Etika dan Takaful, Andalusia serta beberapa agensi pengurusan haji yang lain. Yang ketiga, untuk mencadangkan beberapa cara yang boleh meningkatkan kecekapan pengurusan organisasi dan pengurusan aktiviti dalam organisasi syarikat. Pemilihan dan aturan cara dalam pengadakan kursus asas aktiviti kerja serta pelaksanaan latihan kursus dan program perancangan aktiviti harian dalam pekerjaan harian. Satu kaedah telah digunakan pakai bagi menjalankan kajian ini bagi mendapatkan data pengedaran soal sidik melalui aplikasi Google Form Docs telah dijalankan. Persampaian serta rawak dalam berkomplot dilakukan dengan mengedarkan pautan soal sidik kepada 15 orang individu yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Kajian soal sidik ini menyatakan berkaitan cadangan dan aktiviti yang bakal dilaksanakan dalam proses aktiviti tahunan 2002 dan secara langsung akan mengikuti proses keberkesanan dan peningkatan bagi pengurusan belanjawan oleh pihak kewangan dalam agensi dalam masa ke semasa. Berarang soal sidik dilakukan melalui aplikasi Google Form Docs yang diberi masa selama 10 minit dalam menjawab soalan demografi dan soalan yang diberikan. Borang soal sidik mempunyai dua bahagian iaitu bahagian A mengenai latar belakang dan demografi pihak responden, bahagian B mengenai pemilihan 3 aktiviti atau program latihan dalam organisasi bagi dalam agensi syarikat Jauhar serta pemilihan jawapan mengikut skala Likert yang telah diberikan iaitu sangat setuju, setuju dan tidak setuju. Akhir sekali, soalan
cadangan penambahbaikan atau program lain yang boleh dilaksanakan pada aktiviti tahunan pada masa hadapan dalam aktiviti tahunan 2022. Seterusnya, pemilihan salah satu daripada 5 program dan latihan organisasi bagi pelaksanaan program dan latihan bagi agensi Perbanan Jawhar Cawangan Negeri Selangor Dairul Ihsan. Kaedah analisis data kajian ini menggunakan analisis serta deskriptif, yakni menggunakan nilai pemilihan skala Likert bagi setiap soalan. Kesemua soalan adalah berbentuk skala Likert bernilai 1, iaitu sangat setuju, 2 setuju dan hingga 3 sangat tidak setuju. Menerusi analisis ini, jadual 1 menunjukkan pemaklum balas dan sempurna terhadap pengetahuan. Program perancangan latihan dalam pelaksanaan aktiviti tahunan Jawhar. Terdapat 5 program yang bakal dilaksanakan, tapi antara 5 program ini, 1 program sahaja yang bakal dipilih. Program yang pertama iaitu program latihan organisasi dalam penubuhan Wakaf Perumahan Islam oleh Jawhar. Yang kedua, latihan organisasi dalam pembukaan Pusat Jagaan Kanak-Kanak Autism Care Center by Jawhar. Yang ketiga, program dan latihan pengurusan Jemaah Haji Malaysia (TH). Yang keempat, latihan dan program polisi agihan zakat dan wakaf tunai. Dan yang kelima, latihan dan pengurusan program perkomputeran dari Jawhar. Jadi agensi yang latihan organisasi yang terpilih adalah latihan organisasi dalam pembukaan Pusat Jagaan Kanak-Kanak Autism Care Center by Jawhar. Latihan dalam agensi ini ingin dianjurkan Jawhar iaitu pembukaan Pusat Jagaan Kanak-Kanak Autism yang menawarkan perkhidmatan dan sokongan yang komprehensif terhadap kanak-kanak untuk kanak-kanak yang mengalami autism di dalam keluarga mereka. Kajian ini mendapat kefahaman dan pengetahuan berkaitan pesakit golongan kanak-kanak autism dan meningkatkan aktiviti dan penerimaan program intervensi awal dalam meningkatkan kemahiran asas kanak-kanak menggunakan deskriptif dan membantu mereka. Seterusnya, perencanaan program selepas sekolah itu mengukuhkan kemahiran sedia ada, terutamanya mendengar arahan, belajar dan menjalankan aktiviti di dalam kumpulan. Program dan latihan ini juga meningkatkan proses 3M terhadap kanak-kanak istimewa kanak-kanak autism, iaitu membaca, menulis dan mengira bagi kanak-kanak yang bersedia mengikuti dalam pembelajaran akademik. Seterusnya, program dan latihan dari sokongan keluarga, iaitu dengan memperkasakan ibu bapa dengan kemahiran yang diperlukan oleh kesinambungan kanak-kanak autism dalam perkembangan optimal. Dan akhir sekali, program dan latihan ini juga meningkatkan proses 3M terhadap kanak-kanak istimewa autism. Yang seterusnya, program dan latihan ini dapat mencetus dan dalam program latihan dan konsultasi tentang intervensi berasaskan penyelidikan serta meningkatkan kesedaran mengenai autism cabaran yang dihadapi. Ia menghuraikan sejauh mana kefahaman golongan-golongan ini mendapat manfaat daripada dana zakat perubatan dan prasokongan dalam menyamai mereka terhadap warga kanak-kanak autism seperti kanak-kanak biasa. Justru, kajian ini bertujuan untuk mengkaji pencapaian program pembukaan Pusat Jagaan Kanak-Kanak Autism ini bagi meningkatkan kewujudan, peranan dan proses agihan zakat wakalah perubatan kepada golongan ini melalui tabung dana zakat perubatan Islam. Pembelanjaan dana zakat Lembaga Selangor Agensi Jawhar dalam pelaksanaan aktiviti serta program yang ingin dilaksanakan. Yang pertama, mengikut kajian sebanyak 5 aktiviti yang telah dipilih dan 1 aktiviti tahunan yang layak dipilih dalam meneruskan pengaktifan program dan latihan dalam organisasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2002. Jumlah pada jadual di bawah menunjukkan jumlah pembelanjaan dan penyimpanan dana zakat Lembaga Selangor Agensi Jawhar dalam pelaksanaan aktiviti serta program dalam tahunan yang bakal berlangsung. Penyimpanan selama 8 tahun menunjukkan banyak faktor kebaikan dan kemudahan yang dapat diperolehi dalam Perbanan Agensi Jawhar itu sendiri. Ini adalah penyimpanan daripada 8 tahun bermula daripada 2010 hingga 2017. Cabaran pengurusan pelaksanaan program Jawhar. Itu beberapa isu mesti ditangani untuk memastikan keberkesanan program dalam organisasi dapat dilaksanakan. Namun beberapa cabaran baru yang harus ditempuhi sebelum melakukan pelaksanaan program ini secara menyeluruh sehingga selesai harus ditempuhinya. Antara yang pertama, nilai kewangan dana zakat hampir tidak mencukupi. Yang kedua, dengan kerjasama antara perbadanan dan persekutuan lain, banyak yang memberi galakan dan sokongan dalam penerimaan nilai RM1 dalam menjalani pembukaan rumah perbadanan Care Center by Jawhar, serta sekaligus memerlukan keperluan asas lain seperti kelengkapan bilik darjah, buku dan alat tulis, kelengkapan dapur dan makanan asas serta tempat untuk tidur bagi anak-anak autism ini berehat serta 1
bilik pejabat yang dilengkapi dengan kelengkapan asas dan pengawal dingin untuk para guru dan pengajar. Ia memerlukan suasana yang selesa dan sentiasa bersih serta harmoni dalam hak penjagaan kanak-kanak autism ini. Selain itu, pihak pengurusan dan kerjasama tangan lain dalam penjagaan dan keperluan para guru dalam latihan penjagaan kanak-kanak perlulah ditapis dan dipantau supaya tidak mendapat kesilapan atau kesalahan oleh mana-mana pihak penjagaan kanak-kanak autism tersebut. Hal ini supaya mereka dapat bimbingan para guru yang baik dan terurus dengan persekitaran yang teratur. Guru yang bertauliah serta mempunyai pensijilan bagi guru pendidikan khas dan pensijilan guru pendidikan awal kanak-kanak amatlah digalakkan dalam pekerjaan ini. Hal ini supaya segala perkara terhadap penjagaan dan peraturan asas di Care Center Johor mereka dapat mengetahui cara bagaimana untuk menguruskannya dengan lebih baik. Selain itu, dengan yuran yang rendah yang dapat membantu dalam pembelajaran kanak-kanak autism dan keluarga mereka yang memerlukan pusat jagaan yang terbaik haruslah dicapai oleh agensi Johor. Hal ini amat penting bagi menjaga nama baik agensi Johor serta kaki tangan yang menguruskan Care Center Johor ini. Cadangan yang diberikan signifikan kepada organisasi dan staf Johor. Itu yang pertama, melalui kajian dan pemilihan latihan dalam organisasi kajian ini, ia dapat merumuskan bahawa program dan latihan dalam organisasi amat diperlukan dan memberi banyak pengetahuan dan kebaikan terhadap para pekerja serta kaki tangan Johor. Hal ini juga dapat meringankan beban terhadap pihak dan golongan yang memerlukan seperti adaptasi perancangan dan penghasilan dalam pembukaan pusat jagaan kanak-kanak autism ini. Yang ketiga, hal ini dapat membantu para keluarga meringankan beban mereka sejurus mendapat penjanaan bagi mendapatkan pendapatan mereka dan hak penjagaan anak-anak mereka yang mempunyai penyakit autism. Selain itu, dengan pilihan ini juga anak-anak ini terpelihara dalam merangkumi pembiayaan kos perubatan dan penjagaan anak-anak autism ini dalam mendapatkan rawatan dan ubatan yang berkualiti untuk merawat penyakit mereka. Kajian ini juga menunjukkan kesan positif kepada responden yang menerima bantuan dana zakat ini dalam membuka cawangan pusat jagaan kanak-kanak autism Care Johor. Banyak bantuan yang diterima dapat meringankan beban dalam masalah kewangan dalam keluarga, malah keseluruhan rawatan dan hak penjagaan akan ditanggung oleh dana zakat. Usaha-usaha semua institusi zakat amat bermakna kepada mereka yang memerlukan ini dan diatasi oleh mereka. Atas semua usaha murni ini akan dapat membantu menjaga imej institusi zakat, malah dapat mengurangkan kritikan dan mengangkat imej institusi zakat. Selain itu, dapat menggalakkan agar masyarakat membayar zakat secara formal, seterusnya dapat membantu lebih ramai yang memerlukannya. Dalam masa yang sama, zakat juga bertindak sebagai medium dakwah. Hal ini merupakan kelebihan pada umat Islam berbeza dengan agama yang lain. Namun melalui dakwah bil mal, iaitu berdakwah melalui harta, mereka akan melihat dengan pandangan yang lebih terbuka mengenai kesempurnaan Islam. Ianya merupakan usaha dakwah yang dilakukan melalui gerak kerja berbentuk kebaikan dengan membantu pesakit yang memerlukan bantuan. Pihak-pihak yang bekerjasama dan terlibat dalam program latihan Johor. Ini antara pihak-pihak yang bekerjasama iaitu Yadim, PPAS, Unicel, Universiti Teknologi Mara, Unify, Rela, Johor dan beberapa agensi lain. Seterusnya adalah tentang berkaitan Johor Care Center, iaitu program yang ditawarkan untuk kanak-kanak autism, khusus program yang ditawarkan di dalam Care Center Johor. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nazri Baharom atas pembelajaran dan pengajaran. Didiklah anak-anak hingga ke Menara Gading. Okey, itu sahaja daripada saya, Nur Afrika Najwa binti Hasim, 266 179. Sekian, terima kasih.